Wabarakatuh. Selamat malam semua yang menonton. Malam ni Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan saya Fidano. Okey, terima kasih kepada anda yang selalu tonton video saya dan kepada anda yang share saya punya live. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, semoga sharing ni boleh bagi manfaat kepada anda dan juga kepada orang-orang yang menontonnya. Okey, so malam ni insya-Allah kita nak sebenarnya bukan nak share pasal Nabila Razali pun, tapi sebabnya daripada AJL hari tu saya macam terfikir pasal benda ni. Sebab saya rasa most of us memang dah tahulah kan pasal apa yang berlaku pada malam AJL hari tu. Okay, sebenarnya saya tak tengok pun AJL tu sebab malam tu saya ada coaching dengan saya punya downline. So lambat sikit lah. Lambat sikit saya pergi tengok. So bila saya masa tu husband saya dah tengok TV. Okay, so dia cakap pasal Nabila Razali. So macam okay. Lepas tu kan terus keluar di Facebook apa yang berlaku. Banyak lah. Siap blog lagi. Lepas tu ada YouTube lagi kan. Cerita pasal dia. Okay, so tapi saya bukan nak cerita pasal dia. Okay, cumanya nak cakap orang dalam kita nak buat sesuatu untuk kita capai apa yang kita nak, untuk kita mencapai impian kita yang besar ke kan, yang ialah bila kita hidup sebagai orang yang ada impian, ada benda kita nak capai, orang sekeliling kita ni akan perhatikan kita. Memang orang akan tengok kita dan dia akan cari peluang je untuk kalau kita ada buat silap ke, kalau kita macam tak dapat capai apa yang kita nak, memang orang akan perhati dan memang orang akan mengecam lah kan, macam orang akan say something lah about that. So sebab itulah ramai antara kita yang takut nak ada impian, takut nak kejar impian, takut nak usaha. Sebabnya kita takut bila kita tak capai benda tu, orang akan bercakap, orang akan mengata. Padahal kadang-kadang orang tak mengata pun kita rasa orang akan mengata. Sebabnya realiti dia memang macam tu. Okay, bila kita nak capai sesuatu, kita nak dapatkan sesuatu yang macam yang besar lah kan. Yang besar, memang orang sekeliling kita ni macam tunggu je. Dia ni dapat ke tak kan. Jadi sebab itulah most of us memang sangat takut nak berimpian. Tapi ketahuilah bahawa ada ada impian tu adalah dia satu macam ability, macam kebolehan sebenarnya. Sebab ramai orang kat luar sana dia tak ada impian pun dan dia orang macam tak terfikir pun ada impian. Sebabnya kehidupan kita sekarang ni, satunya memang saya selalu cakap pasal benda ni sebab kita dah follow satu sistem yang macam kita rasa macam ni lah, macam ni je lah kita punya cara hidup dan kita macam dah cukup lah macam ni, cukup lah hidup seadanya sampai kita dah tak berani nak buat impian kan, kita tak berani nak bercita-cita sebab satunya kita rasa macam tak perlulah kan, dah cukup dah macam ni. Yang keduanya rasa macam jauh je, macam kalau ada impian macam susah je nak capai, macam mustahil je nak capai kan, macam tu. Okay, tu one group of people. Okay, lepas tu 2-3 hari lepas tu saya tengok balik macam dekat YouTube kan, banyak artis-artis yang backup balik Nabila tadi kan, macam dia cakap it's okay, you have did your best kan. Macam Nabila sendiri pun sampai minta maaf kan, dan macam orang-orang lain pun backup dia, cover dia, cakap you dah buat yang terbaik, kami tahu macam mana you dah kerja keras semua. Okay, orang yang nak kita berjaya sebenarnya ialah orang yang dia bukan pandang hasil je, okay, tapi dia juga pandang kita punya kerja keras kita selama ni, apa yang kita dah buat, apa yang kita kita punya perjuangan kan, kita punya kerja keras kita, diorang akan pandang tu juga. Sebab diorang pun sama-sama dalam kita punya shoes. Okay, diorang pun sama-sama fight untuk dapat apa yang diorang dah dapat tu.
So diorang tahu betapa susahnya, betapa perlu kerja kerasnya untuk mencapai tahap tu. Okey. So itulah bezanya orang yang nak betul-betul nak kita berjaya dengan orang yang macam sebenarnya dia tak nak pun kita berjaya. Dia bukan tak nak kita berjaya, dia macam tak peduli pun sebenarnya. Tak peduli pun macam kau berjaya ke, kau tak berjaya ke, suka hati kau lah, tu hidup kau kan. Tapi diorang akan cari poin-poin untuk melemahkan kita, untuk macam buat kita down, buat kita lupakan kita punya impian, apa yang kita nak. Diorang akan cari poin-poin tu. Okay. So jadi malam ni saya nak share lah beberapa perkara macam mana kita nak kita nak mengatasi orang-orang yang suka bercakap-cakap ni. Sometimes orang tak bercakap pun kita je yang perasan orang bercakap pasal kita. Kan sebenarnya orang tak peduli pun pasal kita, tapi kita saya nak share tips lah macam mana nak kuatkan kita punya mental, nak kuatkan kita punya hati, supaya kita, walaupun apa je orang cakap, walaupun apa je berlaku pada kita, kita teruskan, kita teruskan untuk dapat apa yang kita nak tu. Okey. Okay, so saya nampak Kak Jiha malam ni. Hai Kak Jiha. Bukan Kak Jiha, Dr. Jiha. Dr. Najiha. Okey. So yang pertama, yang pertama adalah kita kena tetap pendirian kita. Kita kena tetap dengan apa yang kita nak tu. So kita kan dah ada kita punya impian kan, kita dah ada apa yang kita nak capai, dan kita kena tetapkan hati kita dengan apa yang kita nak tu. Sebab bila kita dah nampak apa yang kita nak, dan kita bukan je just sekadar impian, just sekadar contoh nak rumah banglo 3 tingkat lah, contoh. So tulis siap-siap, okey, tulis plan betul-betul. Plan, ada orang dia buat plan macam mana, dia macam design sendiri dia nak rumah macam mana. Ada orang dia memang pergi tengok di showroom ke, ataupun macam pergi tengok rumah orang yang dah siap. Okey, aku nak rumah macam ni. Okey, dan buat plan macam mana you nak capaikan benda tu, macam mana nak dapat, bila nak dapat. Okay. So bila kita dah ada impian macam ni, dan kita punya plan dah ada, matlamat kita dah jelas, kita tak akan cabaran tu memang akan ada. Memang akan ada cabaran, sama ada daripada orang ke ataupun daripada keadaan sekeliling kita, memang akan ada. Tapi bila kita dah tetapkan matlamat kita dah jelas dengan apa yang kita nak, cabaran tu insya-Allah kita boleh atasi. Okey, insya-Allah kita tak kisah dah dengan cabaran tu. Apatah lagi kalau setakat orang nak bercakap je pun kan. Kalau ada bercakap pun bukannya macam apa, mungkin sakit hati sikit lah. Okay, mungkin sakit hati, kita sedih kan. Tapi dia tak memberi apa-apa makna pun pada kita. Bukannya ada bukannya putus tangan pun kalau orang mengata kan. Betul tak? Bukannya kita cabut hidung pun. So just tetapkan dengan matlamat kita. Sebab tu kita kena tahu apa yang kita nak. Apa yang kita betul-betul nak, kita kena tahu, dan kita teruskan saja berjalan. Berjalan, berlari, berapa. Biarkan orang nak mengata tu, biarkan dia nak mengata. Okey, yang kedua adalah kita cari seseorang untuk jadikan sumber inspirasi kita ataupun idola kita. Tapi kita idolkan dia bukan sebab dia, tapi sebab dia punya sifat mungkin, dia punya attitude mungkin. Jadi kita cari orang-orang yang macam rajin bekerja, yang kerja keras. Sebab itulah kerja keras ni dia memang satu benda yang sangat penting. Okey, tapi selalunya macam kalau saya punya downline yang baru, dia akan cakap macam mana kami nak tarik orang untuk bisnes kan, sebab kami ni tak ada apa-apa kan. Macam mana kami nak tunjukkan yang dia punya hasil tu, macam tunjukkan dia punya hasil kan. So sebab sekarang ni kita manusia ni, kita lebih tengok kepada hasil.
Itulah masalah kita. Kita nak tengok hasil dia. So, kalau macam nak tunjukkan yang bisnes tu berjaya, kena tabur duit. Kan? Kena tidur dalam duit. Kena bergambar dengan kereta mewah. Kena duduk kat rumah besar. Macam tu lah nak cakap berjaya. Okey, tapi kalau orang yang baru-baru ni, yang belum ada apa-apa ni, macam mana kan nak tunjukkan yang nak tarik orang untuk bisnes dengan dia. Sebenarnya yang lagi penting untuk inspire orang, untuk bagi inspirasi pada orang, ialah kita punya hard work. Kita tunjukkan kita punya kerja keras kita tu, kerja belakang tabir kita, apa yang kita buat dalam pekerjaan ini. Sebab kalau kita tunjukkan je kita punya hasil, kita punya pencapaian sahaja, benda tu macam tak akan kekal kan. Tapi kita punya aktiviti, kita punya kerja keras kita, itulah yang orang akan nampak, itulah yang orang akan appreciate. So orang nampak yang kita ni memang sungguh-sungguh nak buat dan sungguh-sungguh nak bantu orang lain. Macam itulah. Okey. So jadikan seseorang sebagai idola kita, ataupun yang paling senang ialah kita ambil contoh manusia yang terbaik lah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tengok macam mana kesungguhan baginda, walaupun orang mengecam, orang mengeji, orang baling batu, orang baling apa, tapi baginda tak pernah stop. Mungkin baginda tak pernah stop. Dia buat je. Okey, dia buat. Sebab setiap usaha kita tu, walaupun sekecil-kecil usaha, insya-Allah Allah akan pandang. Okey, so kita yakin je lah tu. Walaupun susah macam mana pun kita kena buat juga. Okey, sebut pasal usaha susah ni, saya suka cerita kisah kisah Siti Maryam. Siti Maryam ibu Nabi Isa kan. Ibu Nabi Isa masa dia nak bersalin tu, ni kisah masa dia nak bersalin tu, kan dia dah lah tak ada suami kan. Lepas tu dia bersalin seorang-seorang, kena pulau dekat orang kawasan dia tu kan. Bayangkan masa tengah bersalin tu, kita sekarang ni bersalin dalam aircon lagi, atas katil lagi, kan tu pun macam tak sabar lah kan. Kalau suami tak dapat masuk, merajuk, marah kan, nak juga suami ada kat tepi. Tapi bayangkan masa tu Siti Maryam seorang diri tengah pada pasir kan, panas lagi, penat lagi kan. So dia duduk di bawah pokok tamar kan, pokok tamar. Jadi masa nak beranak mestilah sakit kan, sakit, penat lagi, macam sampai dia berdoa, ya Allah macam sakit ni, nak penat lagi, lapar ke, samping macam tu lah kan. Lepas tu cakap apa? Cakap goncangkan pokok tamar tu. Padahal yang dia mengandungkan tu ialah Nabi Allah, Nabi Isa. Lepas tu dia tengah sakit lagi kan, tengah susah lagi. So padahal kalau Allah nak turunkan makanan pap dari langit depan muka dia, mata dia kan boleh terus, ataupun boleh je Allah nak hantarkan bidan dari mana-mana datang nak tolong sambut baby kan. Tapi Allah cakap usaha kan, goncang pokok tu, nanti buah tamar tu jatuh. Kan maksudnya yang keadaan susah macam mana pun Allah dah tahu kita susah, Allah dah tahu kita ni ada limitation, ada kita punya cabaran kita, ada kita punya limitation lah. Allah dah tahu dah semua benda tu, tapi tetap kita kena usaha juga untuk dapatkan sesuatu. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga ialah kita kenalah berkumpul dalam kumpulan yang circle yang positif. Okey, cari kawan-kawan yang boleh menyokong kita, kawan-kawan yang ada impian yang sama, kawan-kawan yang sama-sama nak maju, kawan-kawan yang sama nak mencapai yang ada impian lah, yang ada fikiran yang sama. Okey, sebab kita berada dalam kumpulan yang macam tu, kita akan saling menyokong satu sama lain. So kita punya chance untuk down ke ataupun down terlalu lama tu macam kurang sikit lah, sebab kita ada kawan yang saling untuk ingatkan kita. Okey, so saya rasa sampai sini sajalah saya punya sharing malam ni. So saya harap boleh bagi manfaat kepada anda, dan jangan lupa share saya punya video. Okey, hingga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.